Assalamualaikum kami ucapkan kepada Ustazah Nadia binti Zulkifli untuk tugasan CTU 551. Kami telah menulis laporan berkaitan dengan cabaran dan strategi menangani dunia Islam kini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada diri saya sendiri, Jamilah Hani Ramli. Nama saya Anissa binti Halim. Saya Batrisya binti Zaini. Dan saya Saiful Imran bin Saiful Anwar. Dan sebelum kita membincangkan cabaran dan cara menangani, sedikit pengenalan tentang topik ini telah dikupas. Islam merupakan agama yang sudah wujud di dunia sejak tahun 610 Masihi dan sudah pasti cabaran dunia Islam telah wujud daripada peringkat awal penyebaran Islam. Ketika penyebaran ajaran Islam dilakukan secara rahsia dan terbuka, tentangan kuat telah dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy. Tentangan yang mengancam keselamatan umat Islam pada masa itu telah membuatkan Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah. Satu lagi cabaran besar yang menimpa umat Islam adalah apabila Rasulullah SAW wafat. Ketika itu, umat Islam diambang perpecahan akibat kehilangan pesuruh Allah yang menjadi pembimbing dalam menganut agama Islam. Ketika itu, Khulafa Ar-Rashidin telah mengambil alih tampuk pentadbiran kerajaan Islam dan berjaya menyatukan kembali umat Islam. Kini, cabaran yang dihadapi oleh umat Islam datang dari pelbagai aspek dan aspek yang akan kita bincangkan adalah dari segi ekonomi, fizikal, emosi dan sosial. Aspek pertama yang akan dikupas adalah cabaran ekonomi dan cara mengatasi cabaran-cabaran ekonomi dunia Islam. Menurut World Bank, kebanyakan negara Islam diklasifikasikan dalam golongan negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana dengan peningkatan kadar kemiskinan berbanding negara-negara bukan Islam. Peperangan saudara sesama negara Islam adalah salah satu contoh yang menyebabkan perkembangan ekonomi dunia Islam kian mundur dan seterusnya melemahkan pengaruh umat Islam kepada ekonomi dunia. Sebagai contoh, perebutan tahta untuk menjadi negara paling berkuasa di Timur Tengah membuatkan Iran dan Arab Saudi yang merupakan kuasa besar dunia Islam berperang sehingga sekarang. Sekiranya perkara ini berterusan, ekonomi dunia Islam akan mengalami kecacatan. Selain itu, cabaran kedua yang menghadkan perkembangan ekonomi dunia Islam adalah campur tangan kuasa barat dalam pemerintahan dan pemilikan bahan mentah negara-negara Islam. Seperti yang kita saksikan, campur tangan kuasa barat banyak berlaku ke atas negara-negara Islam di Timur Tengah khasnya berbanding di Asia Tenggara. Peperangan yang dimulakan oleh Amerika Syarikat ke atas Iraq, Iran, Libya, Kuwait, Yaman, Sudan, Arab Saudi dan Syria serta banyak lagi negara-negara Islam lain jelas menunjukkan bahawa kuasa barat ingin menakluk tanah milik kerajaan-kerajaan Islam atas sebab-sebab tertentu. Akibat daripada pendudukan kuasa barat ke atas negara-negara Islam, sektor ekonomi negara tersebut telah mengalami impak yang negatif, seterusnya menghalang mereka daripada berkembang menjadi negara-negara maju. Dengan cabaran ekonomi yang telah kita bincangkan, cabaran-cabaran masa kini yang dialami oleh dunia Islam dalam sektor ekonomi perlu ditimbangkan dan perlu dibincangkan untuk kita dapat mencari cara dan jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah perang saudara sesama Islam dan campur tangan kuasa barat adalah dengan memperkenalkan mata wang kripto yang umum dan mampu diadaptasi oleh semua negara-negara Islam. Cara kedua pula adalah dengan memperkasakan negara-negara Islam yang sedang berkembang dengan suntikan bantuan kewangan dari negara-negara Islam yang kuat. Cara mengatasi ini telah diusulkan oleh Hassan Rouhani iaitu Presiden Iran ketika KL Summit 2019. Menurut beliau, kripto yang akan diperkenalkan ini merupakan satu langkah yang bernas yang boleh diambil oleh negara-negara Islam untuk memperkukuhkan ekonomi dunia Islam secara menyeluruh. Sekiranya penggunaan mata wang kripto atau emas digunakan di dalam dunia Islam seperti mana pound sterling United Kingdom digunakan di England, Scotland, Zimbabwe dan Ireland Utara, banyak manfaat yang akan diterima oleh negara-negara Islam. Pada jangka masa panjang, ekonomi dunia Islam akan dapat diperkukuhkan tanpa perlu bergabung dengan sistem kewangan negara barat yang monopoli dunia pada masa kini. Selain itu, cara kedua untuk menyelesaikan cabaran ekonomi dunia Islam adalah dengan menyatukan negara-negara Islam
dan memandang jauh ke hadapan untuk mengecapi kejayaan sebagai satu dunia Islam yang berjaya. Kekuatan ekonomi yang hanya wujud apabila semua negara-negara Islam bersetuju untuk bekerjasama antara satu sama lain akan dapat melindungi negara-negara Islam yang lebih lemah untuk terus maju dan mempunyai sistem ekonomi yang kukuh. Negara-negara maju seperti Arab Saudi dan Qatar yang mempunyai ekonomi yang agak stabil haruslah mengetepikan perbezaan pendapat mereka dan mestilah berpandangan jauh dalam menyelesaikan isu kekuatan ekonomi dunia Islam. Jika perkara ini dapat direalisasikan dengan jayanya, tidak mustahil bahawa dunia yang dikuasai oleh negara barat ini akan ditumpaskan oleh kuasa umat Islam yang lebih kuat. Seterusnya, Anissa akan mengupas dengan lebih lanjut akan cabaran dunia Islam dari segi fizikal. Okey, selain menghalangi cabaran ekonomi, umat Islam juga tidak terlepas dari cabaran fizikal. Fizikal, menurut Kamus Bahasa Melayu, bermaksud keadaan alam semula jadi atau geografi. Jadi di sini kita akan membincangkan cabaran yang dihadapi di dalam sebuah negara. Keadaan fizikal adalah amat penting kerana ia bukan sahaja boleh mempengaruhi individu, malah masyarakat serta negara tersebut. Jadi mari kita meneliti beberapa situasi cabaran fizikal yang umat Islam perlu hadapi. Jika kita tengok slide yang seterusnya, cabaran fizikal yang pertama ialah menghadapi masalah diskriminasi agama. Di Malaysia, kewujudan kepelbagaian agama dan masyarakat majmuk yang selalunya hidup secara aman dan damai tidak terlepas dengan cabaran ini. Diskriminasi membawa definisi pelakon membezakan warna kulit, keturunan dan sebagainya. Ini bermaksud mendapat layanan yang berbeza hanya kerana agama atau kepercayaan seseorang. Ciri ini sebaliknya hendaklah dilihat sebagai keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Tetapi seringkali timbul isu sensitif yang berkait dengan diskriminasi agama yang mampu membuat keharmonian masyarakat berbintang. Cabaran fizikal yang kedua ialah perpecahan sesama agama. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103, Allah telah menjelaskan antara keunikan agama Islam ialah keupayaannya untuk menyatukan semua umat Islam. Namun, masih terdapat perpecahan sesama umat Islam akibat yang merupakan asas Islam dan mempunyai pendapat yang berbeza. Dengan majoriti beragama Islam, perpaduan umat Islam di Malaysia mempunyai sebab yang kukuh untuk menjadi lebih kuat dan bukan sebaliknya. Cabaran fizikal yang ketiga ialah institusi pendidikan Islam yang tidak menyeluruh. Institusi pendidikan Islam ditubuhkan untuk melahirkan individu yang holistik dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, sekolah pendidikan Islam masa kini, khususnya madrasah, sering digambarkan negatif oleh media barat. Dalam artikel yang ditulis oleh Musa pada tahun 2015, beliau mengatakan barat menuduh madrasah sebagai tempat pembinaan radikalisme dan keganasan. Gambaran media yang tidak tepat mengenai institusi Islam perlu dikaji semula kerana generalisasi pendidikan Islam seperti ini tidak wajar. Tidak dapat dinafikan bahawa setengah sekolah pendidikan Islam tradisional tidak boleh menerima pengaruh moden. Tetapi masih terdapat banyak sekolah Islam yang menerima perubahan kemodenan. Keadaan ini menyebabkan kegagalan tujuan pendidikan Islam dalam menghasilkan individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Lulusan dari sekolah pendidikan Islam juga sering dilihat sebagai orang yang berfikiran sempit dan tidak kreatif kerana persepsi sekolah pendidikan Islam tidak membekalkan pelajaran yang relevan yang mereka perlukan untuk kehidupan di dunia. Jadi sebelum nasi menjadi bubur, mari kita lihat cara mengatasi cabaran-cabaran fizikal yang baru sahaja saya bincangkan. Cara mengatasi cabaran fizikal yang pertama ialah memahami sesama sendiri. Ini kerana manusia memang dicipta berbeza-beza. Termasuklah dari segi kepercayaan. Di mana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118, yang kalalah Tuhanmu wahai Muhammad SAW menghendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi dia tidak berbuat demikian dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Jadi manusia semua berdepan dengan perbezaan pendapat dan fahaman yang boleh mengakibatkan perpecahan sesama umat Islam.
atau ini perbezaan kita menguatkan lagi silaturahim bila kita memahami perbezaan tersebut. Di samping itu kita juga bila berhadapan dengan orang yang mempunyai pendapat yang tidak berapa elok, bila memberi teguran dan nasihat dengan cara yang elok. Cara mengatasi cabaran fizikal yang kedua ialah melakukan usaha dakwah untuk menyebabkan lagi ajaran Islam untuk menghakis kesalahfahaman atau sikap negatif yang ada terhadap Islam. Berdakwah juga bermatlamat untuk beribadah kepada Allah dalam menuju kesejahteraan dan membawa keredaan kepada negara. Justru mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Ulama yang melengkapkan diri mereka dengan pengalaman dan Islam perlu memainkan peranan yang penting melalui dakwah menyeru umat Islam ke arah kebaikan, menghindari kejahatan dan menyeru kepada keimanan terhadap Allah. Walau bagaimanapun, tanggungjawab ini bukan hanya terhad kepada para ulama sahaja, malahan semua umat Islam wajib melaksanakan tanggungjawab berdakwah kerana secara asasnya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Ini bermakna umat Islam bertanggungjawab mempertahankan agama Allah dari orang yang lain. Namun begitu, keutamaan pelaksanaan tanggungjawab adalah dipertanggungjawabkan kepada golongan ulama kerana mereka mempunyai ilmu pengetahuan yang diperoleh. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Dalam surah Al-Saf ayat 4. Beralih kepada cara mengatasi cabaran yang ketiga, iaitu memperbaharui sistem pendidikan Islam kepada yang lebih kukuh dan berkesan. Merangka pendidikan Islam yang beri fokus kepada semua aspek iaitu akidah, ibadah dan akhlak. Mengambil kira elemen-elemen ini adalah penting untuk melahirkan umat Islam yang holistik. Penghayatan terhadap tiga elemen tersebut akan mengukuhkan jati diri Muslim untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dan daripada abad ke-21 yang mencabar. Pembinaan umat Islam yang berkualiti tinggi dari segi jasmani, emosi, rohani serta intelek boleh dicapai melalui strategi ini. Dan juga daripada itu, pendidikan Islam yang ideal tidak menekankan kepada kekuatan intelek sahaja, tetapi juga kepada kekuatan-kekuatan yang lain yang ada dalam diri manusia. Kebanyakan kaedah pelajaran hanya menekankan hafalan, tetapi kaedah pengajaran ini menghalang pengembangan kemahiran berfikir secara kritis kerana pelajar akan jadi kurang imajinasi dan yang menekankan hanya kepada hafalan sahaja. Jadi walau bagaimanapun menghafal saja tidak banyak membantu. Kaedah pembelajaran ini perlu diubah dengan menggabungkan hafalan, pemahaman serta pemikiran kritikal. Seterusnya saya akan memberi peluang kepada Batrisha untuk meneruskan presentation. Terima kasih. Terima kasih Anissa, dan saya akan menyampaikan mengenai aspek sosial. Jadi pertama sekali, menurut Dewan Bahasa Pusaka, sosial boleh didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kemanusiaan. Dan pada masa kini tidak dapat dinafikan bahawa ramai umat Islam yang menghadapi banyak cabaran berkenaan aspek sosial. Cabaran sosial boleh dibahagikan kepada tiga aspek yang utama. Aspek yang pertama ialah dari segi pengaruh media. Memang betul media masa membawa banyak kelebihan. Ia boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam sekelip mata. Tetapi malangnya, gambaran Islam dalam media masa pada masa kini adalah jauh dari kepercayaan Islam yang sebenar. Ini kerana sejak kejadian yang tragis dan mengerikan iaitu serangan 11 September 2001, media masa telah melabelkan umat Islam di serata dunia sebagai pengganas. Dan akibat daripada kejadian itu, Islamofobia disebar ke pelosok dunia secara drastik. Tetapi
membunuh jiwa diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab tragedi tersebut, masyarakat di Malaysia maupun di luar negara memandang serong akan agama Islam serta penganutnya. Dan kerana ketakutan masyarakat anti-Islam terhadap Muslims, mereka membuli. Contohnya, mereka menghina junjungan besar Rasulullah SAW dengan membuat naik ilustrasi seekor kincir bersama Rasulullah atau mereka membakar serta memijak kitab suci Al-Quran. Selain itu, mereka juga menyerang Muslimah dengan menarik menanggal hijab, dan terdapat sesetengah sekolah yang tidak membenarkan pelajar Muslim menunaikan solat atau memakai hijab. Ini menunjukkan bahawa masyarakat anti-Islam tidak membenarkan umat Islam mengamalkan agama mereka secara bebas. Seterusnya, pengaruh media sosial juga merupakan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Media sosial yang terkenal pada masa kini adalah Instagram, Twitter, Facebook, Telegram dan lain-lain. Pada masa sekarang, terdapat banyak berita palsu yang tersebar di internet, dan media sosial adalah salah satu medium yang dapat menyebarkan maklumat yang pantas. Walau bagaimanapun, mereka haruslah menapis maklumat yang diperolehi bagi memastikan kesahihan maklumat tersebut. Ini penting agar maklumat yang sahih saja dapat dikongsi, kerana mahu mengelakkan perbuatan fitnah atau membuka aib orang lain di media sosial. Lebih-lebih lagi, media sosial juga boleh menyebabkan seseorang leka dan alpa dalam melayani. Ini akan mengakibatkan seseorang itu untuk melewatkan menunaikan solat dengan sengaja, membaca Al-Quran dengan pantas dan tidak ikhlas dalam beribadah atau apa-apa amalan yang dilakukan. Oleh itu, seseorang tidak boleh menuding jari kepada media sosial apabila mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai khalifah di bumi ini. Aspek sosial yang kedua adalah pengaruh agama lain. Pada masa kini, ajaran sesat menjadi isu yang sangat kritikal dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Istilah ajaran sesat boleh merujuk kepada situasi di mana ianya bersangka dengan ajaran yang dibawa dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan ajaran sesat. Antaranya ialah umat Islam bersikap fanatik kepada ajaran nenek moyang sehingga tidak sanggup meninggalkannya. Lagi satu ialah kurangnya bimbingan agama sehingga menyebabkan anak-anak mudah terpengaruh dengan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam dan menganggap mereka yang beragama sebagai seorang yang kolot. Tambahan pula, cabaran pengaruh agama yang lain ialah golongan yang mengaku beragama tetapi tidak mempraktikkan ajaran agama Islam dengan sempurna. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai umat Islam tapi mempunyai perspektif yang berbeza tentang ibadah yang wajib ditunaikan atau menghalalkan apa yang haram. Salah satu contoh adalah peningkatan jumlah kes LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender di kalangan masyarakat Islam. Semakin ramai masyarakat sekarang yang mengaplikasikan cara hidup LGBT ini. Kehidupan seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang moden, terkini dan tidak melanggar hak kemanusiaan. Tetapi realitinya LGBT adalah sesuatu yang bercanggah dengan syariat Islam dan kehidupan sebegini adalah tidak sihat dari sudut kesihatan. Agama Islam juga perlu menangani cabaran akan tindakan para ketua agama atau pembesar sesuatu agama lain yang cuba meluaskan penyebaran agama mereka melalui pelbagai terdapat pelbagai aktiviti dan bantuan yang diperlukan bagi memikat hati para bakal penganut. Contohnya, pihak gereja agama Kristian memberikan bantuan berbentuk kewangan serta perlindungan kepada mereka yang kurang kemampuan. Ini akan menarik mereka yang berada dalam kesusahan untuk bertukar kepada agama lain yang boleh dilihat dapat membantu mereka bagi menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan untuk aspek sosial yang terakhir iaitu pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu cabaran. Ibu bapa yang tidak memberikan perhatian atau kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak akan menyebabkan mereka memilih rakan yang membawa pengaruh yang buruk.
Tanpa menyadari, perbuatan tersebut akan memberikan impak yang negatif terhadap anak-anak. Perkara ini menjadi lebih membimbangkan apabila mereka lebih mementingkan rakan sebaya mereka daripada keluarga mereka sendiri. Anak-anak akan berasa sunyi kerana ibu bapa mereka kurang meluangkan masa dengan mereka. Oleh sebab itu, mereka akan mencari seorang rakan walaupun rakan itu tidak berakhlak mulia. Mereka juga tidak dapat mengaplikasikan didikan agama yang telah mereka pelajari dalam kehidupan. Ini disebabkan oleh anak-anak yang kehausan kasih sayang tidak akan mengambil masa yang panjang untuk berfikir jikalau rakan mereka mengajak mereka untuk membuat sesuatu yang buruk. Mereka tetap akan meniru tabiat buruk rakan mereka walau apapun keadaannya, kerana mereka tidak dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Jika anak-anak tidak dapat mendapat cukup kasih sayang dari ibu bapa, mereka akan berusaha untuk mengisinya dengan persahabatan bersama rakan sebaya. Selain daripada itu, tekanan daripada rakan sebaya juga menyebabkan seorang anak menghadapi masalah untuk menjadi Muslim yang baik. Kesimpulannya, dengan mempunyai seorang rakan yang tidak berakhlak mulia, anak-anak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma agama. Seterusnya ke slide cara mengatasi. Bagi cabaran mengatasi cabaran sosial, terdapat beberapa kelompok yang memainkan peranan yang penting. Pertamanya adalah kelompok ibu bapa. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting bagi memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Ibu bapa juga perlu memantau aktiviti harian anak-anak bagi mengelakkan anak-anak mereka terjerumus ke dalam aktiviti yang boleh menggugat akidah mereka. Didikan agama perlulah diterapkan dan anak-anak perlu sejak dari kecil lagi. Kelompok yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat perlulah mengelak dari bertindak menghukum mereka yang terpesong akidahnya. Tanggapan negatif, kata-kata yang kasar serta tindakan yang kurang wajar perlu dielakkan. Tindakan yang boleh diambil adalah menggunakan kaedah yang profesional seperti khidmat pakar psikologi atau agamawan untuk membawa mereka yang terpesong balik ke pangkal jalan. Badan-badan kebajikan bukan kerajaan juga dapat memainkan peranan bagi menyebarkan dakwah berkenaan ajaran Islam. Contohnya, aktiviti kebajikan Ustaz Abid Liu banyak memberikan impak akan keindahan agama Islam baik kepada masyarakat Islam dan bukan Islam Indonesia. Kelompok yang ketiga adalah kerajaan. Kerajaan boleh mengadakan kempen tentang pengaruh ajaran sesat dan pentingnya seseorang beragama. Kerajaan juga perlu meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan cyber bagi mengelak anasir budaya barat. Tambahan pula, kerajaan juga perlu memantau aktiviti di laman sosial bagi mengelakkan berlakunya penyebaran maklumat palsu berhubung ajaran Islam. Hal yang sedemikian boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Ini sahaja bagi cabaran-cabaran sosial. Saya akan balik ke Saiful untuk aspek seterusnya. Okey, jadi kita akan berbincang tentang cabaran emosi pula. Boleh bergerak ke slide seterusnya. Okey, secara definisi, tekanan emosi adalah apabila keadaan mental dan emosi seseorang itu mempengaruhi tubuh badannya sehingga mereka merasa tidak selesa ataupun tenang. Situasi ini akan menjadi lebih teruk jika seseorang itu tidak mampu menampung keadaan tersebut. Terdapat berbagai ahli-ahli psikologi Islam seperti Al-Ghazali, Al-Razli, Muhammad Uthman dan sebagainya yang menekankan bahawa emosi dari sudut kegelisahan atau jiwa manusia seperti gelisah, kecewa ataupun bimbang. Itu adalah definisi tekanan. Dan di Islam terdapat pelbagai cabaran daripada segi emosi yang mereka terpaksa menghadapi. Antara cabaran yang paling besar seorang Islam terpaksa menghadapi dalam kehidupan mereka adalah Islamofobia. Islamofobia secara ringkasnya adalah istilah kontroversi yang merujuk kepada prasangka dan diskriminasi yang terhadap agama Islam dan juga orang-orang yang beragama Islam.
Dan jika kita melihat melalui media massa dan saluran media seperti surat khabar ataupun televisyen, Islam mereka terhadap Islamofobia pun adalah sama. Dan secara ringkasnya Islamofobia ini sebenarnya merujuk kepada rasofobia atau takut terhadap Islam, penganutnya, ajarannya, budayanya dan apa-apa sahaja yang kena dengan kaitan Islam. Perspektif negatif ini telah dibina akibat fobia terhadap Islam yang dapat dilihat dalam rangkumannya pandangan seseorang terhadap undang-undang, nilai, budaya yang dibawa Islam. Secara ringkasnya, mereka yang mempunyai Islamofobia ini berasa takut dan marah setiap kali mereka nampak orang-orang Islam. Dan kes perasaan Islamofobia ini menjadi lebih teruk akibat kes seperti tragedi 9/11 di Amerika. Setelah tragedi itu berlaku, perasaan Islamofobia di dunia menjadi lebih teruk. Dan media pro barat sentiasa mengambil peluang untuk memberi imej yang buruk kepada orang-orang Islam. Mereka sentiasa mengambil kesempatan untuk mencakap Islam ini tidak bagus, Islam ini akan Islam ini akan membunuh kita semua. Mereka akan memberi imej yang sangat buruk kepada orang Islam, dan perkara ini akan menyebabkan orang bertakut, orang yang bukan Islam akan merasa takut dan membenci kepada orang Islam, dan perasaan membenci inilah yang sebenarnya akan menyebabkan perasaan takut kepada orang Islam. Dan ketakutan yang tidak berasas ni akan menyebabkan orang Islam berasa tidak selamat. Antara peristiwa yang menunjukkan kesan Islamofobia ini ialah tragedi tembakan di Masjid Christchurch di New Zealand. Peristiwa itu telah menunjukkan bahawa masalah Islamofobia ini boleh mendatangkan kesan yang sangat buruk terhadap komuniti Islam, kerana mereka hanya orang-orang biasa saja, tapi disebabkan oleh perasaan benci kepada Islam ni, nyawa mereka terancam. Dan itu adalah antara cabaran yang paling besar lah daripada segi emosi seseorang Islam terpaksa menghadapi. Dan selain itu, cabaran yang kurang besar tapi masih perlu dihadapi oleh orang Islam ialah kes kemurungan. Jika kita melihat kepada laporan kes seperti bunuh diri dan sebagainya, pakar perubatan dan psikologi berpendapat bahawa kemurungan adalah antara sebab utama perkara-perkara ini berlaku. Kemurungan secara psikologinya mempunca daripada gaya dan corak pemikiran seorang, dan ia juga akan berlaku berdasarkan mana mereka berada. Keadaan mereka dan suasana mereka akan menyebabkan mereka rasa kemurungan banyak kalinya. Tapi daripada segi masyarakat, mereka beranggap bahawa masalah kemurungan ini sebenarnya tidak serius. Mereka anggapkan kemurungannya hanya tertumpu pada individu yang suka mengasingkan dirinya daripada masyarakat dan sikap introvert melampau. Tetapi jika kita melihat statistik, tafsiran mudah adalah 1/3 daripada rakyat Malaysia sebenarnya mempunyai masalah kemurungan. Dan masalah kemurungan ini walaupun nampak seperti tidak serius daripada orang yang tidak menghadapinya, mereka yang menghadapi kemurungan ini boleh berkata bahawa masalah ini adalah sangat-sangat serius. Jadi sekarang kita bergerak kepada cara untuk mengatasinya. Okay. Cara mengatasi cabaran pertama iaitu Islamofobia, institusi dalam Islam dan juga pihak-pihak yang bertanggungjawab perlulah bekerjasama secara insentif untuk menggerakkan pelbagai aktiviti dan program untuk menangani Islamofobia. Tetapi cara yang perlu dilakukan ini mestilah berbentuk berpendidikan, berdakwah yang bersederhana. Pendekatan yang radikal dan ataupun agresif hanya akan menyebabkan perasaan fitnah dan salah faham terhadap Islam, dan hanya akan menyebabkan keadaan itu menjadi lebih teruk. Kerana mereka akan berasa seperti Islam ini menyusahkan. Tetapi secara asalnya kita tahu bahawa Islam ni sebenarnya adalah bagus. Jadi untuk mempersembahkan Islam yang lebih bagus, kita haruslah bersederhana dulu untuk mengubah fikiran mereka yang Islam adalah tidak bagus. Dan selain itu, kita juga perlu mendapatkan bantuan media bagi membentuk persepsi dan masyarakat dari Islam. Sebenarnya media tidak kira digital atau fizikal berpegang kuasa sangat besar untuk nama Islam untuk dipandang lebih baik oleh orang ramai, dan mereka juga mempunyai pelbagai cara untuk mencapai matlamat tersebut. Mereka perlulah memastikan program yang disiarkan seperti berita televisyen ataupun berita surat khabar ataupun apa-apa sahaja cerita yang ada di televisyen menggambarkan Islam dengan lebih elok. Antara sebab utama kenapa Islamofobia ini berlaku pada mulanya ialah kerana
media masa seperti di Amerika Syarikat mempersembahkan Islam dalam gambar yang buruk. Jadi sebab itu mereka yang bukan beragama Islam ni hanya akan menganggap bahawa Islam ini adalah buruk dan tidak bagus. Jadi media masa memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan bahawa agama Islam ini dipersembahkan dengan cara yang lebih bagus. Dan selain daripada itu, antara cara yang boleh lakukan untuk menyelesaikan masalah ini juga adalah melalui proses sosialisasi masyarakat. Nah, amat pentingnya program-program di masjid, program di masjid boleh dilakukan untuk menjemput masyarakat yang bukan Islam mendekati institusi. Dan jika program-program macam ini dilaksanakan dengan elok, interaksi sama masyarakat tidak kira Islam ataupun tidak akan semakin erat. Dan program ini juga akan menjelaskan apa-apa sahaja keliruan yang ada terhadap mereka yang kurang mengetahui terhadap Islam. Program sosialisasi ini merupakan antara sebahagian bahan konsep dialog antara agama yang satu dan kuat dikatakan oleh umat Islam. Dan bergerak ke cabaran kedua untuk cara mengatasinya ialah kemurungan. Islam sebenarnya selalu menegaskan proses pembentukan kemurungan ini adalah secara kerohanian. Alternatif yang paling bagus sekali bagi merawat alternatif paling bagus sekali untuk merawat kemurungan ialah dengan membaca Al-Quran, solat, baca zikir dan baca bacaan doa selazimnya. Kerana Islam selalu menegaskan bahawa jika kita mendekati diri kita dengan Allah, Allah akan membantu kita. Kerana bila seseorang itu berasa kemurungan, mereka akan selalu berasa keserongan. Mereka akan rasa macam tidak ada siapa boleh membantu mereka. Tapi Islam selalu menegaskan jika kita melakukan segala yang Tuhan telah memesan untuk kita melakukan, seperti baca Al-Quran, solat 5 waktu, solat pada waktu yang betul, Allah akan mendekati kita dan akan membantu kita. Dan cara kedua yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah memperbanyakkan perbentukan silaturahim dan hubungan sosial yang baik di antara masyarakat. Jika seorang individu itu mempunyai hubungan yang bagus dengan ahli keluarga, kawan-kawannya dan juga masyarakat, seorang itu akan berupaya akan dapat merasakan pemikiran dan juga emosinya agar lebih sihat. Dan walaupun anggapan masyarakat ialah orang yang berkemurungan ni adalah introvert, kebanyakannya kemurungan ni rasa macam mereka tidak ada siapa untuk bercakap dengan. Jadi jika kita cuba membina hubungan silaturahim itu, jika kita cuba merapat dengan diri kita, dengan keluarga, dengan jiran dan sebagainya, dari situ kita akan mula membina semula yang kita agar kemurungan ini akan berada diri kita. Jadi sekarang kita akan bergerak ke kesimpulannya. Okey, jadi secara kesimpulannya dapat disimpulkan bahawa terdapat pelbagai cabaran seperti ekonomi, sosial dan fizikal yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Pelbagai inisiatif yang proaktif serta kreatif perlulah diambil untuk kita menyelesaikan segala masalah ini. Umat Islam haruslah mengikut tanggungjawab untuk membentuk generasi yang baru yang bebas daripada cabaran-cabaran yang umat Islam kini menghadapi. Umat Islam juga perlulah mempunyai imam yang kuat dan juga jati yang bagus untuk menghadapi ancaman-ancaman yang akan datang. Kerana cabaran Islam ini tidak akan pergi selamanya. Jika sesuatu cabaran itu hilang, akan ada cabaran baru yang generasi Islam perlu menghadapi. Jadi kita perlulah bersedia dengan iman yang kuat untuk menghadapinya. Tetapi kita juga haruslah mencuba untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang agar generasi yang baru tidak akan menghadapi masalah sama kita menghadapi. Perlulah memaparkan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama bagi mengikis tanggapan negatif terhadap agama Islam. Kerana sekarang ni di dunia, agama Islam tidak dipandang sebagusnya daripada segi fizikal dan juga emosi. Kita sebagai umat Islam haruslah bertanggungjawab untuk membentuk agama Islam dengan cara yang lebih baik. Kita yang perlu mempersembahkan Islam agar mereka tahu agama ini bagus. Semangat persaudaraan antara Islam perlulah ditingkatkan bagi mematahkan kemufakatan agama Islam agar digerungi oleh musuh-musuh Islam. Kitalah harus memastikan bahawa orang-orang yang membenci Islam ini rasa takut untuk membenci Islam. Dan kita perlulah juga membantu sama sendiri untuk menghadapi cabaran yang akan dihadapi dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Sekian itu saja. Terima kasih dari kami semua.